Para Isa. Isa. Tak nak boleh tak nak. Apa khabar? Apa saudara Isa? Baik-baik, Alhamdulillah. Salam Mufti. Salam Mufti. Oh, salam. Salam Mufti. Ya, macam gitu. Ya, habis Saudara Isa. Awak ni memang susah nak kontak awak taklah. Busy betul awak. Saya aktif kat grup. Grup aktif. Bila telefon tu susah angkat. Tak, kadang tidur lah. Kau ni apa dia? Kita akan terus dengan soalan kita yang pertama. Terus. Boleh Alamak. lah, Terus. Panas ke tak soalan? Panas, insyaAllah panas. Okay. Panas. Soalan-soalan ni akan membantu peserta, ada juga pelatih-pelatih yang kat sana yang tengok luar sana, kenali anda lagi dekat lah. Okay. Okay. Soalan kita yang pertama. Kita tahu yang awak selama ni dekat Piala Suara Serumpun, awak seorang pengacara bersama dua rakan anda, iaitu Yan Bora dan Mawak Bora. Bora lah, pengacara Piala Suara Serumpun. Tapi kali ini, tahun ini, buat pertama kali anda akan menjadi juri ataupun pengadil. Mengadili EPSS. Jadi saya nak tanyalah, mesti kat rumah sewaktu COVID tu mesti terfikir, apakah cabaran yang anda rasa anda akan hadapi sewaktu mengadili EPSS kali ni? Memandangkan PSS kali ni digital, bukan live. Very interesting actually. Yes, very interesting. Cabaran memandangkan ini di platform digital dan ianya dilangsungkan live di media sosial. Saya punya kerisauan hanya connection problem. Saya gunakan 10 Mbps je. Nampak Terus 10 nampak kau tekan kira dia loading tak siap-siap. Ragam gini je. Sampai tengok. Jadi itulah satu kerisauan saya lah. Connection. Tapi so far insyaAllah tidak. Kerana dah diberitahu awalan. So kita akan buat kita punya preparation lah. Yelah. Jadi awak nak kena beli awak punya connection yang lebih besar lah untuk EPSS ni. So far so good lah. So far so good. Dan lagi satu yang memandangkan ini kali pertama kan, menjadi sebagai seorang pengadil. Dan pertama kalinya lah PSS jadi macam gini. Jadi aku tak tahulah adakah aku yang membawa malang. Tidak lah. Kita doakan yang terbaik lah. Tidak. Sebab benda ni dia affect the whole country. Affect the whole world. The whole world. Yes, affect the whole world. Oh my god, your English. Yes. You want to test me je? Okay, semua tahu Isa ni seorang tukang karut yang yang hebat lah. Okay, yang hebat. Ya ke? Hebat lah, alhamdulillah lah. Taklah. Hebat dari kau je lah. Okay, itu sudah pasti lah. Itu sudah pasti. Gurau, tak apa. Mega Perdana, tukang karut 2 kali. Tukang karut terbaik. Alah, tu dah basi lah. Dah basi. Tapi alhamdulillah lah. 2 kali. Alhamdulillah. Dan competition pertandingan-pertandingan lain pun ada menang karut terbaik jugalah. Secara peribadi, anda lebih condong kepada tukang karut yang lebihkan bernyanyi, yang suara merdu lah, tukang karut yang suara sedap, ataupun tukang karut yang bermainkan watak. Suara dia okey, taklah sampai semua sumbang, tapi watak dia menyelah. So dari secara peribadi so which one you prefer? Kecenderungan lebih kepada mana yang satu? Lebih kepada mana soalan kau. Okey, sebenarnya saya pegang pada satu lah. Satu iaitu seorang tukang karut. Kira apakah tugas seorang tukang karut? Okey, jadi pada pendapat saya peribadi, tugas seorang tukang karut tu adalah untuk menyampaikan mesej yang berkesan. Okey. So kalau dengan menyanyi membantu seorang tukang karut itu menyampaikan mesej dengan jelas atau yang berkesan, why not? Okay. Dan pada saya bukan cakap lebih, tapi saya menggunakan kekuatan lah. Di mana ramai juga karut-karut muda, ada juga PM tanya pendapat macam mana nak jadi tukang karut yang ini, tukang karut yang itu. So my answer will always be use your strength. Yes. Use your kekuatan ataupun you use your capabilities lah. Apa yang korang boleh buat. Okay. Dan kalau untuk saya pula, saya usually akan menguatkan set itu dengan permainan watak berwatak. Itu pun depends sama ada
penulisan tu, bila penulis ni kata tu dah kasih, kena ke tidak? Kalau kena dengan ni watak, okay kita go. Kalau tak kena, maybe kita ubah-ubah sikit. Yelah, so, dia nak kena serasi lah apa tu, serasi. watak tu dengan penulisan. Kalau tak pun betul. Yang ada pula, yang ada tukang karut pula, mungkin perwatakan dia kurang, tapi nyanyian dia memang A. Jadi gunakan strength. Gunakan strength itu untuk membuat sebuah persembahan lah. Jadi tak ada khusus-khususnya yang seorang tukang karut tu watak dia nak kena lebih, nyanyian dia nak kena merdu, nak kena apa. At the end of the day tetap akan mengikut skema permakahan pertandingan. Yang ada pertandingan melebihkan nyanyian. Yang ada pertandingan melebihkan penyampaian. And adjust accordingly lah. Adjust accordingly. Tapi pun kadang-kadang kita tak boleh paksa. Macam kadang-kadang ada orang tu perwatakan bagus, nyanyian dia okey, tapi kadang-kadang sumbang lah. Saya tak nak cakap siapa kan. Tapi jadi macam menunjukkan sini. Terasa. Jadi kita gunakan kita punya kekuatan. So jangan apa orang kata tu, don't make your kekuatan, bahasa Inggeris apa? Strength become your weakness. Become your weakness. Yes. So don't make your strength become your weakness. Jangan kalau nyanyi tu biasa, then gunakan strength tempat lain. Asalkan nyanyi jangan sumbang lah. Sebab itu semua akan dinilai. Untuk saya yang akan mengadili EPSS ni, insyaAllah, saya lebih kepada penyampaian message. So kita sebelum tu kita akan baca kan, kita akan baca sendiri kata this is about what, macam mana pada saya penyampaian macam mana, macam gitu kan. So nanti bila kita tengok nanti, kita mengharapkan yang penyampaian dia macam gini. Kadang-kadang tidak, kadang-kadang dia terpesong. Dia akan jadi lain lah. At the end of the day, you are trying to say, bila you mengadili EPSS ni, dia tak ada khusus. Tak ada khusus. Jadi memang terbuka lah. Memang terbuka. If your strength, kalau kekuatan tu dekat nyanyian, carry on. Kalau strength dia dekat perwatakan, carry on. Basically, as a tukang karut, we must be creative, and we must portray colourful performance. Depends on how you bring up the set. Sebab seorang tukang karut ni, dia tugas seorang tukang karut ni, dia berat. Berat dari segi penyampaian dia, daripada karut Yankee sehingga Lawa Bulan. Ultimately, seorang tukang karut tu tugas dia agak berat sebab dia nak kena menyampaikan message, betul, persembahan dia tu. Betul, message yang jelas dan berkesan. Yang ada memang berkesan. Kali diksi kurang jelas. Ada juga. Jadi benda tu tak sampai betul. Benda tak sampai. Dia macam sampai tak sampai. So dari situ kita nak kena menilai lah. Macam mana kalau dia pon 10 berapa kita nak kasih, pon 5 berapa nak kasih. Itu nantilah mengikut skema lah. Ya, mengikut skema. Okey, saudara Risa, seterusnya. Dari tahun 2001 ke tahun 2004, akhir tahun 2004 lah. Anda bermain sebagai seorang awak-awak. Okey, dan seterusnya anda mencuba untuk menjadi seorang tukang karut. Dan kali ini EPSS anda akan menilai dari segi anda akan menilai karut dan juga awak-awak. So saya nak tanya, dalam awak-awak dan juga tukang karut ni, awak lebih minat yang mana satu ni? Mana awak suka lebih mana ni? Suka lebih mana? Lebih suka belah mana yang awak suka? Awak-awak ke tukang karut? Kalau secara peribadi, kalau rasanya nak membantu kumpulan, saya lebih prefer tukang karut lah. Sebab kita nak kena bantu kumpulan tu move forward. Tapi kalau rasa nak laid back, nak relax, ikut aja, doa. Tapi feel dia lebih entah dia senang kata kebiasaan lah, kebiasaan. Sekarang ni kebiasaannya dah jadi tukang karut lah, kan. Tapi at any point of time, ask me to sit awak, no problem. Are you sure? No problem. Cuba ragam sikit. Tak payahlah. Tak payah. No Pasal problem. kita tahu Isa ni kalau sebagai seorang awak-awak pun bukan kira bukan calang-calang. Duduk tengah-tengah. Ya ke? Suara pun jadi nyaring. Jadi depends lah. Dia depends juga lah. Tapi mesti best lah main tukang karut juga. Best tu best lah. Tapi pressure dia tetap ada. Tapi selama dah beberapa tahun, pressure tetap ada lah. Cuma kita dah terbiasa. Jadi kita akan go on with the flow lah. So macam saya cakap juga tadi, suka kat mana-mana pun okey.
Cuma permulaannya ia memang betul daripada awak-awak. Kemudian tukar karut. Tukar karut lah. Senang kata apa kasih, aku go lah. Okay, kau kasih aku rebana sekarang. Aku jam kasih kau. Saya pernah dengar orang awak tanya nak main rebana. Orang yang main rebana tu macam DJ awak. Ya ke? Ya. Tak, orang yang nama anak tu tengah tunggu aku. Main rebana. Okey, secara keseluruhan, apakah matlamat awak? Semua apa yang anda harapkan tercapai untuk EPSS kali ini? Pasal EPSS ni kali agak totally different, berbeza. So, apakah matlamat yang anda rasa boleh tercapai untuk EPSS kali ini? Okey, secara peribadi lah saya tak bercakap kira daripada serumpun lah. Tidak. Saya peribadi, saya rasa benda ni adalah satu platform yang bagus, satu platform yang baik, di mana sekiranya kalau ianya berjaya, insya-Allah berjaya, dan ianya akan membuka ruang membuka ruang kepada semua kumpulan-kumpulan di luar sana yang benda ni boleh buat. Why don't we give a try? Macam tu. Bila semua dah nak cuba, semua ahli dikir barat yang selama ni kat COVID ni yang terkurung boleh boleh kira aktif balik. Boleh aktif balik. Satu ya. Cuma itulah dia adalah di masa-masa COVID ni sekarang kira agak payahlah, kita tak boleh buat latihan. Betul. So tipulah cakap tak rindu dikir barat, nak jamming minggu-minggu kan. Betul. Lagi kita dah tak ada show lagi kan. So itulah. Jadi balik kepada soalan tadi, matlamat saya cuma mengharapkan EPSS ni menjadi dan ianya akan menular. Bukan saja di Singapura, malah di seberang sana lah, di Malaysia. So kalau orang nampak benda ni boleh buat, why don't give a try? Give a try. Jadi at least ada perkembangan benda ni bergerak. So yalah. Jadi kita doakan yang terbaik untuk EPSS kali ni. Ya. Jadi supaya berjayanya EPSS ni boleh berkembang sampai berkembang. Amin. Amin, insya-Allah. Okey, kita akan kembali selepas ini dengan segmen kedua bersama Saudara Isa. Okey, di dalam segmen kedua ini kita ada cabaran untuk saudara Isa kita, di mana kita telah kumpulkan soalan-soalan yang kita ajukan dekat IG story Serumpun di KSG lah. So kita kasih peluang kepada peserta, pelatih ataupun sesiapa saja yang mengikut perkembangan Serumpun di KSG untuk menanyakan apa-apa saja soalan untuk saudara Isa. So saudara dah orang tengah roll. Tak nak boleh. Okey, so soalan ni akan cabaran ni adalah secara lintas pintas. Saya akan tanya, tu jawab. Soalan dia apa? Soalan-soalan dia boleh ada kena-mengena dengan PSS ataupun tak ada langsung. Alamak. So kena cepat kena cepat. Tanya jawab. Tak boleh semua tak boleh. Boleh lah, kasihlah 3 saat ke. Tak boleh lah. Awak ni tukang karut, spontan pun awak hebat. Jadi mana boleh spontan lah. Secara spontan. Spontan pun kena fikir. Faham? Fikir dengan saya cepat. 2 saat. Okay. 1, 2, pam, kasih. Tak, mana 1, 2? 1,000. Macam tu. Masih nak negotiate? Okay. Kita dengan sudah anda bersedia? Bukan soalan apa ni. Okey. Bersedia. Okey. Kita mula 1, 2, 3. Westlife atau Backstreet Boys? Backstreet Boys. Siti Nurhaliza atau Siti Nurdana? Siti Nurhaliza. Okey, beri satu nama timbangan kepada Siti Nurhaliza. Nama timbangan. Comel. Okey, seterusnya. Berlakon atau mengacara? Berlakon. Okey, Mega Perdana atau Maharaja Lawak Mega? Mega Perdana. Okey, apa akan jadi kalau kita tahan nafas selama 15 minit? Mabuk. 15 minit mabuk. Okey. Kau try. Okey. Kenapa? Okey, seterusnya. Kenapa bulu kaki biasanya kerinting? Sebab dia tak lebat. Jadi kerinting. Bulu kaki tak kerinting Kenapa biasanya bulu kaki kerinting? Sebab dia gipem. Amboi. Betul ni. Okey. Soalan terakhir, Ratu Bongsu, pipi 6K atau double trouble? 1. Ratu Bongsu. Okey.
kata-kata perancang. Awak ni judge. Jangan main. Tak ada, aku masih geram dengan soalan tadi. Soalan yang mana satu tu? Soalan yang last tadi tu. Yang last tu. Oh, Ratu Bongsu, PB6K atau double trouble? Jawapan anda adalah Ratu Bongsu. Oh, kenapa? Kenapa Ratu Bongsu? Okey, satu dia nak kena cepat. Cepat, pintas, pantas. Dan lagi satu kenapa Ratu Bongsu? Sebab Ratu Bongsu dia paling recent lah. Paling recent. Lagi satu kerja pun tak berat sangat. Lagu semua dah siap. Tinggal nak sampaikan Tinggal sampaikan je. Yelah. Lagu orang buat. Kalau macam PB6K, secara jujurnya PB6K saya tak pernah main karut. Saya pernah main Awak. Kuasa pun tak Macam tak dapat aku select ke? ada. Itu time zaman muda, baru-baru nak start berdikir. Main percussion. Main percussion? Apa? Rebana? Kalau aku cakap rebana tak kau percaya. Aku main marakas, come on lah. Oh, marakas. Jadilah. Jadi, habis untuk dapat t-shirt BB6K. Untuk double trouble pula, dia punya proses pun kira okey. Itu pun nak kena, itu pun orang buat dalam lagu. Double trouble tu gandingan combine ke ataupun macam ITE Tampines dengan Bedok. Dengan Bedok? Tapi awak daripada ITE Mokyo. Kau ingat kita tak boleh maju ke? Oh, yalah. Berkerik lah lepas Mokyo pergi ITE Tampines. Come on lah boy. Okey, balik pada soalan yang baru ni. Segmen apa ni sekarang ni? Segmen ketiga terakhir. Kata-kata hikmah, kata-kata perangsang, kata-kata semangat untuk pelajar pelatih yang tengah membuat persiapan EPSS kali ni. Tapi bukan mudah macam tu. Manakah awak juri? Awak punya forte lah orang kata. Jadi awak kena pilih antara tiga ni. Memberi kata-kata perangsang dalam pantun 4 kerat, memberi kata-kata perangsang dalam lagu spontan, ataupun memberi kata-kata perangsang semangat dalam Karut Kelantan. Karut Kelantan kita kasih cat lah 2 line je. Karut Kelantan tu dah biasa. Karut Kelantan tu biasa. Kita ambil yang luar biasa. Luar biasa lagu spontan. Tapi kalau nak nyanyi mesti ada alat muzik. Tak payahlah alat muzik. Boleh. Okey, cuba silakan. Oh, dia yang main, dia yang nyanyi. Dia lagu spontan, biasa dia spontan. Okey. Kau tanya tiba-tiba, mana aku nak prepare. Okey. Apa kata perangsang? Kata-kata semangat lah. Kata-kata semangat. Okey. Semangat. Semangat pada semua peserta. Macam out kan? Wah, tak payah. Okey, kasih je lah kata-kata semangat tu. kasih semangat. Awak cakap macam biasa je. Terus skip Okey, saya pantun lah. Okey, pantun boleh. Okey. Kata-kata semangat untuk semua. Okey. Please try your very best. Serumpun kali ini sekali sekala. Please have a good rest. Alah. Macam gitu. Have a good rest tu penting. Sebab kalau kita tak rest, kita akan stres. Bila kita stres, kita tak boleh tumpu, kita tak boleh buat persembahan yang baik. Lagi PSS, semua orang sekarang tengah buntu tau macam mana. Macam mana nak itu set satu, macam mana nak ambil video. Yes. Editing dia. Betul, tepat sekali. Ada lagi soalan? Aku nak pergi kerja ni. Okay, itu saja rancangan pada hari ini. Tunggu juga kita bersama saudara Isa. Kita akan kembali di episod seterusnya. Bye-bye.